Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains KSSR tahun 5 bersama saya Ikhwan Nazuhat bin Abdul Razak. Baik, untuk keberkatan dalam kelas kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan turunkanlah rahmat dari khazanahmu itu kepada kami. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Okey, yang pertama sekali ini adalah keputusan tugasan pertama kamu pada video ataupun rakaman kelas yang pertama minggu lepas. Dan walau bagaimanapun, tahniah kepada 22 orang murid berbanding 35 orang murid dalam kelas 5 ilmu. Mana yang lebihnya mungkin hilang dalam mimpi lagi kot. Okey. Daripada sini kita dapat saksikan keputusan ni menunjukkan bahawa Muhammad Hasif Husaini bin Muhammad Razif dan Nurul Ifah binti Jeffrey dapat menguasai dan memahami maklumat yang cuba saya sampaikan pada video yang terdahulu. Berbanding dua kemahiran yang kita bincangkan minggu lepas, iaitu kemahiran mengelas dan kemahiran memerhati, kita dapati ramai murid yang lebih memahami kemahiran mengelas berbanding kemahiran memerhati. Kita dapat lihat hanya berapa orang ni? 1, 2, 3, 4 murid sahaja dapat memahami cara untuk menjawab kemahiran memerhati atau pemerhatian. Dan untuk pengetahuan kamu, ini adalah markah kamu pada bahagian skor ni, dan markah keseluruhannya adalah 28. Okey, 28. Mana Muhammad Hasif dan Ifah berjaya mendapat markah penuh lah, tahniah. Dan untuk makluman kamu juga, susunan ini adalah berdasarkan siapa cepat jawab dulu. Okey. Dan kita saksikan sini orang yang pertama jawab ni dapat markah kosong. Saya boleh andaikan bahawa orang yang mula-mula menjawab ni dia jawab dulu, kemudian baru dia tengok video. Sebab itulah keputusan dia kosong. Maknanya dia tak faham lah. Terlalu nak cepat menjawab, tapi tak faham maklumat apa yang nak disampaikan, yang nak kita belajar. Oleh itu untuk kelas yang kedua ni harap kita ada perubahan lah. Okey. Okey, disebabkan dengan keputusan yang kurang memuaskan ni, kita akan membuat semula akan belajar ataupun membincangkan semula berkenaan kemahiran memerhati dan mengelas. Okey, kemahiran proses sains. Sebenarnya kemahiran proses sains ni ada 12. Yang kamu boleh tengok ni, boleh baca, memerhati, mengelas, mengukur, semua ni sampai mengeksperimen. Okey, kita akan membincangkan sedikit demi sedikit. Okey, kemahiran proses sains ni, yang mana untuk kelas ni kita akan bincangkan kemahiran memerhati dan mengelas. Maknanya yang selebihnya ni kita akan belajar pada kelas akan datang. Okey. Pada kelas akan datang. Untuk kelas hari ini, dua ni saja. Memerhati dengan mengelas. Ini kemahiran. Kemahiran yang kita dah ada, cuma kita nak lebih faham fungsi dan kegunaan dia. Okey, kemahiran memerhati. Memerhati ni yang mana kita sebenarnya dah arif, dah pandai. Cuma kita nak mengetahui dengan lebih lanjut, iaitu memerhati ni adalah kita menggunakan semua deria. So kita guna semua deria. Lihat, dengar, rasa, sentuh menggunakan kulit dan hidung.
Kemudian kita menyatakan sifat atau ciri benda yang dilihat berdasarkan dari yang kita guna tadi ni, dan juga menggunakan pengetahuan sedia ada. Okey. Okey, saya gunakan kembali contoh seperti mana kelas yang lepas, video yang lepas, iaitu soalan dia minta nyatakan pemerhatian anda berdasarkan gambar di sebelah. Pemerhatian anda maknanya kita kena guna semua deria lah untuk kita memerhati gambar ini. Okey, gambar ni, gambar bunga-bunga ni. Baik, berdasarkan makluman yang saya bagi pada video ataupun kelas sebelum ini, yang mana deria yang kita guna, deria penglihatan, kita warna merah, bilangan bunga ada 4 kuntung, keadaan bunga macam ni, deria pendengaran tidak berkenaan, deria rasa tidak berkenaan, sentuhan, kita sentuh ni yang rasa lembut, kita sentuh bunga ni yang rasa lembut, kebu dan licin, kita hidu, dia bau, wangi. Baik, ini semua ialah isi penting sahaja, bukan cara menjawab. Itu yang membuatkan kamu tersilap pada tugasan yang pertama. Ini adalah isi penting, dia bukan cara menjawab. So, macam mana nak jawab? Jawabnya ialah kita gunakan maklumat ataupun isi penting yang kita kumpul tadi ni yang berkenaan. Kemudian kita binalah ayat. So, jawapan dia akan jadi macam ni lah. Nombor 1, terdapat 4 kuntung bunga dalam rajah. Nombor 2, semua bunga berwarna merah. Bunga-bunga tersebut kembar dengan mekar. Nombor 4, bunga tersebut lembut dan bunga tersebut berbau wangi atau harum. So, maklumat isi yang tidak berkenaan, kita nak buat apa? Pendengaran tak guna, rasa tak guna. Apa yang kita nak buat? Kita tak perlu tulis. Okey. Oleh itu, jawapan akhir untuk soalan ini, kita hanya perlu menjawab dengan ayat yang lengkap dan difahami. Okey, iaitu inilah. Ini kalau dia kalau dia tak bagi berapa bilangan, bolehlah dia tak bagi berapa bilangan kan, berapa pemerhatian yang perlu kan. Buatlah sebanyak mana yang mampu. Okey. Macam ni saya buat 5. Kamu boleh tambah lagi ni, ada daun warna hijau, macam-macam lagi lah. Faham? Okey, kita cuba soalan ni. Soalan ni dia nak kita nyatakan pemerhatian berdasarkan gambar di bawah. Masih ingat gambar ini? Okey. Yang pertama, kita cari maklumat atau isi penting menggunakan semua deria kita. Okey, kalau deria pendengaran, guna. Tak perlu kan, tak berkenaan. Hidu, ada kaitan, tak perlu. Rasa, tak perlu. Sentuh, tak perlu. So, kita cuma deria penglihatan. Daripada deria penglihatan inilah kita boleh bina ayat. Apa yang kita nampak? Okey, yang pertama contohnya, saya ada 3 orang kanak-kanak di dalam gambar. Yang kedua, kanak-kanak ini berada di kawasan hutan. Yang ketiga, terdapat 2 orang kanak-kanak perempuan dan seorang kanak-kanak lelaki. Yang keempat, mereka bertiga melakukan aksi yang sama. Okey. Yang selebihnya, kamu tambahlah. Okey, banyak lagi kan. Baik, sekarang kita lihat kemahiran mengelas ataupun kita kat kampung kita panggil bedak. Bedak atau passing. Kan? Kita nak passing buah doyan dengan buah rambutan. Kita nak passing lelaki dan perempuan. Itu mengelas lah tu. Kan?
Baik, kemahiran mengelah ni ialah kita mengenal pasti persamaan atau perbezaan, kemudian kita kumpul atau asingkan benda berdasarkan maklumat. Selalunya kita rekod mengikut jadual ataupun peta buih. Ini cara kita nak rekod lah. Kita nak rekod. Baik. Okey, ini adalah contoh macam mana kita nak mengelas ataupun passing ataupun bedok. Okay. Soalan dia, kelaskan objek kepada dua kumpulan berbeza. Dia nak dua saja. Ini kehendak soalan dia nak dua. Tak payahlah buat tiga. Kalau dia nak tiga, kita kena buat tiga lah. Okey. Gambar yang sama yang kita dah tengok pada kelas sebelum ni. Okey, kemudian kita buat dua kumpulan atau jadual bahagi dua macam ni. Dan kita tulis sebelah kiri alat mainan, sebelah kanan pakaian. Benda ni lah tajuk. Okey, inilah nama dia tajuk untuk kumpulan tersebut. Kemudian kita isilah maklumat-maklumat tu. Alat mainan, ada kuda mainan, papan selaju dan macam-macam lagi. Pakaian contohnya jaket, baju dan semua ni. Ini adalah maklumat yang kita ambil daripada gambar rajah ni. Ni rajah ni. Kita masuk dalam sini. Dalam dia punya jadual dia, dalam kotak dia. Okey. Okey, kita cuba latihan ni. Latihan yang kamu kena buat pada minggu lepas. Kelaskan nama berikut kepada 3 kumpulan yang berbeza. Dia nak apa? 3. Lepas itu kita buat 3 bahagian jadual. Dan tajuk yang saya pilih, iaitu saya nak satu kumpulan awalan N, mula huruf N. Kumpulan yang kedua saya nak mula huruf A. Kumpulan yang ketiga saya nak mula huruf T. Ini tajuk yang saya pilih. Kalau kamu tak mahu buat macam ni, boleh. Tajuk kamu boleh ikut warna. Okey. Warna merah tulisan hitam boleh. Warna tulisan hijau boleh. Ataupun warna pink pun boleh. Terpulang pada kamulah. Tajuk yang kamu rasa sesuai. Yang ni dia nak hanya kepada 3 kumpulan yang berbeza. Tajuk bebas pada kamu. Okey? Baik, untuk tugasan pemulihan pada minggu ni. Pasal apa kita kena buat tugasan pemulihan ni? Nak bagi kamu faham dan saya nak bagi tahu kat saya kamu ni faham ke tak faham. Kalau tak faham, saya ulang lagi. Kalau faham, kamu jawab dengan betul. Okey. Gambar rajah yang diberi ni. Okey, kamu lihat gambar rajah yang diberi ni. Kemudian buat apa? Nyatakan 5 pemerhatian berdasarkan gambar ni. Gambar yang diberi ni. Okey. Buat di mana? Tulis dulu dalam buku tulis sains. Dah tulis elok, tulis ayat yang betul dan difahami. Cek dengan waris ke, dengan abang kakak ke. Kemudian salin dalam pautan ataupun link yang saya akan bagi sama-sama dengan video ni. Dan soalan yang kedua, ni banyak gambar kenderaan comel-comel ni. Apa nak kena buat? Okay, soalan dia, kamu dikehendaki untuk kelaskan kepada 3 kumpulan yang berbeza. Pilihlah tajuk yang kamu rasa sesuai dan ambil makluman ataupun nama kenderaan yang ada dalam gambar ni saja. Jangan duk pi bubuh nama kenderaan yang tak ada dalam gambar ni. Tu nanti akan salah lah. Okey. Baik, sekali lagi sebagai peringatan, jangan nak cepat jawab sampai melakukan kesalahan yang
cuai, yang sia-sia. Jawab dengan teliti, kalau boleh semak dulu dengan waris ke, kawan-kawan kamu ke. Dan ingat, semua markah yang kamu jawab, saya record. Okey, saya record dan akan masuk dalam markah pentaksiran kamu. Okey, sekian dulu untuk kelas yang kedua kita. Dan tahniah kerana mengikuti video ini sehingga habis. Dan sebagai renungan untuk hari ini, iaitu orang yang berusaha tetap akan berjaya.